mulakan menghafal sifil 6 dulu. Okey. Balik. 6, 2, 6, 2, 11, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 3, 6, 4, 2, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sarina, Safina dengan Suryani hafal sifil 6 sama-sama. Sedia? 1, 2, mula. Sama-sama. 6, 1, sifar. Sama-sama. 1, 2, 3. Sifar 6, sifar. 1, 6, 2, 6, 12, 3, 6, 14, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 30. 4, 6, 2, 4. 4, 6, 2, 4, 5, 6, 30. 30, 6, 6, 3, 6. 6, 6, 3, 6, 7, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 8, 9, 6, 5, 4, 10, 6, 6, 12, 6, 7, 2. 12, 6, 7, 2. 12, 6, 7, 2. Okey, bagus. Kita mulakan dengan aktiviti sifil dulu. Khairi, hafal sifil, sedia? 1, 2, mula. Sifar 6, sifar 1, 6, 6, 2, 6, 12, 3, 6, 18, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 30, 6, 6, 3, 6, 7, 6, 4, 2, 8, 4, 8, 6, 4, 8, 8. 5, 4, 6, 60, 11, 6, 6, 6, 12, 6, 7, 2. Okey, bagus. Lepas tu Gilang. Gilang sedia? 1, 2, mula. 1, 6, 2, 6, 12, 3, 18, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 30, 6, 6, 3, 6, 7, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 8, 9, 6, 5, 4, 10, 6, 60, 11, 6, 6, 6, 12, 6, 7, 2. Bagus. Daniel dapat bercakap lagi kah? Daniel okey? Line okey? Okey, cikgu. Okey, kalau macam tu hafal sifil semula. 1, 2, mula. Sifar 6, sifar 1, 6, 6, 2, 6, 12, 3, 6, 18, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 30, 6, 6, 3, 6, 7, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 8, 9, 6, 5, 4, 10, 60, 11, 6, 6, 6, 12, 6, 7, 2. Okey, Sakinah last hafal sifil 6. Sedia? 1, 2, mula. Gilang tunggu sekejap. Sakinah dapat dengar? Dapat, cikgu. Okey, sifil 6. 1, 2, mula. Sifar 6, sifar 1, 6, 6, 2, 6, 12, 3, 6, 18, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 30, 6, 6, 3, 6, 7, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 8, 9, 6, 5, 4, 10, 6, 60, 11, 6, 6, 6, 12, 6, 7, 2. Okey. Kalau kamu perasan cikgu sedang sharing screen cikgu. Jadi screen cikgu di atas kan. Seperti biasa kalau kamu nak besarkan screen kamu boleh double click ataupun kamu boleh tekan butang penuhkan screen lepas tu melintangkan handphone kamu supaya kamu dapat melihat dengan lebih jelas lagi. Jadi seperti yang kamu tahu hari ini tajuk kita ialah harga kos, harga juaran
untung dengan rugi lah. Jadi tujuan kita adalah untuk menyelesaikan latihan kita. Kalau kamu berjaya menyelesaikan latihan kita pada hari ini, maka kamu akan dapat menguasai tahap 2 dengan tahap 3. Tahap 2 ialah kira-kira, tahap 3 ialah tahu betul atau salah. Jadi mungkin kamu tak biasa lagi, jadi kita tengok video ini sekejap. Video ni. Ya, tunggu. John membeli sehelai baju berharga RM12. Setelah dia memakainya, dia dapati baju tersebut terlalu kecil buatnya. Dia ingin menjual balik baju tersebut dengan harga RM10. Adakah John untung atau rugi? Untung ke rugi? Untung. Untung. Dia beli okey, dengar. Dia beli RM12, dia jual RM10 sahaja. Kamu tengok, masa dia beli RM12, masa dia jual RM10. Untung ke rugi? Kalau kita rugi. Okey, dengar. Masa kita beli itu kita panggil harga kos. Harga kos. Sebab kita membeli baju itu. Jadi itu ialah harga kos. Kalau kita jual, itu ialah harga jual. Borong. Tidak ada harga borong, harga bandar lah, tak ada. Ya bandar lah tu. Tak ada. Itu kita panggil harga jual. Jadi kalau dia jual lebih rendah, dia rugi sebenarnya ya. Jadi itu yang kita belajar hari ini. Bagi menceritakannya, kita perlu mengira kos harga dan harga jualan. Harga kos ialah wang yang diberi untuk membeli sesuatu barang. Harga kos baju tersebut ialah RM12. Harga jualan ialah nilai wang barang yang dijual kepada pembeli. Mana sempat minum makan. Harga jualan baju tersebut ialah RM10. Adakah John untung atau rugi? Keuntungan diperolehi apabila harga jualan lebih tinggi daripada harga kos. Lihat pada contoh ini. Sebiji gula-gula dibeli dengan harga 20 sen dan dijual pada harga 40 sen. Okey, kamu tengok kalau dekat kamu pergi beli barang, kalau dia masa cikgu jual sekarang, masa cikgu beli gula itu 20 sen, tapi cikgu jual kepada kamu 40 sen. Jadi siapa yang untung? Cikgu yang untung kan? Cikgu untung berapa puluh sen? 20 sen. 20 sen. Jadi itu cerita untung. Sebab cikgu jual tinggi. Cikgu jual mahal sikit daripada masa beli itu. Ini adalah keuntungan. Keuntungan adalah baik di mana kamu membuat lebih banyak wang. Apabila harga jualan lebih rendah daripada harga kos, ia adalah kerugian. Lihat pada contoh ini. Sebiji gula-gula dibeli dengan harga 40 sen dan dijual pada harga 20 sen. Ini adalah kerugian. Kerugian tidak menguntungkan di mana kamu akan kehilangan wang kamu. Untungan, harga jualan adalah lebih tinggi daripada harga kos. Oleh itu, untung sama dengan harga jualan tolak harga kos. Kerugian, harga jualan kurang daripada harga kos. Oleh itu, rugi sama dengan harga kos tolak harga jualan. Okey, ini sebenarnya semalam sepatutnya kamu sudah belajar apa itu untung, apa itu rugi. Cuma cikgu takut kamu hanya tengok gambar, kamu susun-susun, kamu salin-salin, kamu tak tahu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tajuk harga kos, harga jualan, untung dan rugi ya. Berbalik kepada contoh John, adakah dia untung atau rugi? Adakah harga jualan lebih tinggi atau kurang daripada harga kos? Harga jualan adalah kurang daripada harga kos. Jadi, John mengalami kerugian. Kerugiannya ialah sebanyak RM2. Ya, pandai dah kamu. Jadi kalau kamu dah tahu cerita macam ini nanti, kamu kena pandai kira lah. Cuma nanti ada satu lagi cerita ialah berapa peratus rugi dia. Peratus tu kan per 100. Jadi kamu perlu tahu macam mana untuk kira peratus rugi dia. Jadi untuk hari ini, kita akan buat beberapa cerita. Cikgu share ini. Kamu ada kertas ini kan? Tak ada. Ha?
Okey. Ada. Hari ini kerja kita memang akan selesaikan latihan ini ya. Jadi sambil kita tulis, sambil kamu dengar, tangan mesti tulis. Jadi pastikan kamu ada kertas dan sedia dengan pensel. Skrin kena cukup besar supaya kamu kena tengok apa yang cikgu tulis ya. Okey, jadi sila keluarkan kertas masing-masing. Tulis nama dulu. Okey, nama masing-masing lah. Katakan ini Cikgu Chang, cikgu pun akan tulis nama Cikgu Chang. Tulis juga sudah. Janganlah macam cikgu, tulis nama sendiri. Okey, lepas tu ini kamu perasan ada salah kan? Hari ini 1 Julai. Itu sebab cikgu liquid hari itu. Okey, jadi pastikan kamu ada ini. Kalau kamu berjaya kira benda ini, kamu akan capai tahap 2. Tahap 2, okey, untuk makluman kita ada 6 tahap kan, kamu dah tahu. Kalau kamu berjaya buat ini, kamu akan berjaya capai tahap 2. Tahap 2 ialah kamu pandai kira yang biasa-biasa. Okey, ini ialah cerita tahap 2. Pandai kira ke tak pandai kira? Kalau pandai, tahap 2 saja. Tapi kalau tak pandai, 1 saja kamu dapat nanti. Lepas itu, tahap 3, ini. Adakah kamu mampu memberitahu cikgu jawapan itu betul atau salah? Ini ialah tahap 3. Jadi kalau kamu mampu beritahu cikgu, oh cikgu, ini jawapan salah cikgu. Itu ialah tahap 3. Lepas itu kita akan belajar untung dengan rugi. Ini tajuk kita. Dan kita akan belajar sikit apa itu, macam mana hitung untung, peratus untung dan peratus rugi. Senang-senang sahaja. Cikgu sengaja cari soalan yang senang supaya kita boleh, asal kamu faham, kita boleh buat ya. Jadi boleh kita mula sekarang? Boleh. Skrin jelas tak? Wah, jelas. Okay. Cuba besarkan skrin lagi ya supaya kamu nampak. Okey, jadi ini ialah soalan kira biasa-biasa. Perasan tak kita ada titik perpuluhan? Bila kita ada titik perpuluhan, apa operasi kita? Tambah. Tambah dan tolak. Kalau tambah dengan tolak, kalau ada titik perpuluhan, apa patut kita buat? Tak tahu. Bila ada titik perpuluhan, mesti Luruskan titik. Ya, luruskan titik. Tapi masalahnya kamu tengok ini tidak ada titik. Ini tidak ada titik lagi. Jadi kita kena titik sendiri. Asalkan kamu ingat luruskan titik. Jadi kita akan buat bentuk lajim terus. AM 40,528 mesti ada titik sifar-sifar. Sebab kita nak luruskan titik. Boleh ikut dah? Okey, operasi tambah AM 12988.55. Jadi kita kira operasi ini terlebih dahulu. Oh, salah. Ada 3 sifar. Itu sebab luruskan titik Jadi sifar tolak 5 tak boleh, pinjam dengan kosong tak boleh, pinjam terus dengan 70 atau pinjam terus dengan 80. Dia akan jadi 79. Jadi ini akan jadi 10. Ada apa-apa masalah? Tu tambah. Ya, tambah. Oh, ya tambah. Okey, ulang. Okey, tambah. Senang kerja. Jadi sifar tambah 5, 5. Sifar tambah 5, 5. Luruskan titik. Lepas tu 8 tambah 8, 16. Masuk 1. Cari kawan 10. 2 dengan 8, 10. Tambah 1, 11. Masuk 1. Jadi cari kawan 10. Mana kawan 10? 1 dengan 9. Jadi 10 tambah 5, 15. Tambah 1, masuk 1, 1 tambah 2, 3. Lepas tu 4 tambah 1, 5. 5. Tadi kamu berjaya menunjukkan kesalahan cikgu kan? Kalau macam itu, kamu sudah capai tahap 3 sebenarnya. Sebab kamu boleh menentukan cikgu. Secara itu tidak betul. Kalau kamu mampu mengesan, itu ialah tahap 3. Baguslah kamu dah pandai. Kita harap semua pandai macam itu juga. Jadi lepas itu kita akan tolak. Tolak pun sama. Luruskan
titik. Jadi selepas titik ialah 30, betul? Sebelum titik susun 2, 5, 8, 7. Kamu mesti susun. Cantik-cantik, luruskan titik. Kalau kamu tak luruskan titik ini, kamu punya jawapan tidak akan betul. Padahal cikgu terlalu cepat. Kalau sabar. Kalau macam itu kita akan kira ini kita tolak. Jadi 5 tambah 5 tolak sifar 5, 5 tolak 3 2, luruskan titik, 6 tolak 2 4, 1 tolak 5 tidak cukup. Jadi pinjam dari sini. 5 pinjam 1 akan jadi 4, ini akan jadi 11. 11 tolak 5 6. 4 tolak 8 tidak cukup, pinjam lagi, dia akan jadi 14. 14 tolak 8, congak dia 6. 2 tolak 7 tidak cukup, jadi pinjam lagi 4, jadi dia akan jadi 12. 12 tolak 5, 7, 4 tu 4. Jadi tahun 6 kena pandai pinjam-pinjam lah macam itu. Jadi tutup dia. Jadi apa kita buat lepas ini? Salin semula kepada garis itu. Garis kamu di atas kan? Jadi garis cikgu sini kamu salin semula RM46,664.25. Aduh. Tulisan biar besar, tapi jangan besar sangat asal tulisan kamu kemas dan mesti luruskan titik. Okey, jangan sengit sana sini, mesti luruskan titik. Saya sengit cikgu. Jangan lebih-lebih. Pastikan kemas. Okey, jadi kita akan sambung ke B. Kita sambung B ya. Jadi cikgu buat cikgu. B. Jadi B tu okey, sebelum itu mari kita imbas kembali macam mana nak baca nombor ini? Macam mana nak baca nombor ini? 4258. Ya, 42588. Macam mana kita nak baca? 42,588. Ya, jadi ingat cara kita baca 1, 2, 3 potong. Bila potong ni kita letak ribu. Okey, bila potong kita letak ribu. Jadi baca ini 42,588 sebab dia RM ada unit kita tambah ringgit. Jadi 42,588 ringgit. Okay? Pastikan kamu pandai baca ya. Bahagi dengan 6. Jadi ini operasi bahagilah. Jadi kita bahagi dengan 6. Bahagi dengan tambah, kita buat bahagi dulu ya. Sebab itu prinsip dia, kita selesaikan darab dengan bahagi, barulah kita selesaikan tambah. Jadi kita bahagi, AM mesti tulis 4, 2, 5, 8, 8 bahagi dengan 6. Kamu jangan macam cikgu sengit lah, buat cantik-cantik. Sifir 6 kita hafal hari ini kan? Berapa 6, 4, 2? 7. 7, 6, 4, 2. Itu sebab sudah mesti jadi bawa turun 5. 5 cukup? Tak cukup. Tidak cukup, letak sifar 6 sifar. Paling dekat ialah sifar sebab mesti kecil. Jadi tolak 50, bawa turun 8, 58. 58 tak ada dalam sifar 6. Paling dekat nombor apa? 54. 54. 54 ya. Jadi 54 berapa? 6, 5, 4. 9. 9, 6, 5, 4. Tolak 8 tolak 4. 4. Bawa turun 8. 48 ada dalam sifil. Berapa? 6, 4, 8. 8. 8. 8, 6, 4, 8. Habis.
Okey, sebelum ini kamu belajar titik macam ini kan. Kalau cikgu galakkan kamu tutup 2 garis. Tutup saja. Okey, jadi Apa itu cikgu? buat 2 garis tutup dia. Itu sebab cikgu kata besarkan skrinnya kalau kamu tak nampak. Jadi jangan lupa ada R, M. Ya. Okey, lepas itu kamu tengok belum habis, tambah lagi sini. Tambah lagi dengan RM56,783.25. Tengok. Tambah dengan 8 bahagian tadi ke cikgu. Perasan tak ini ada titik, ini tak ada titik. Jadi Buat titik. buat titik. Bagus. Jadi kita buat titik lah. Jadi buat titik, cikgu tulis sebelah sini ya. Itu sebab jangan besar sangat tulisan kamu. Tak cukup. Jadi Bawah RM boleh. 7 sifar 98 titik sifar. Okey, kamu mesti luruskan titik. Luruskan titik Bawah ada 25 kan. Bawah boleh. 25. Lepas tu susun baik-baik. 3, 8, 7, 6, 5. Jadi kamu akan perasan 5 ini akan keluar sendiri macam itu. Jadi kamu mesti luruskan titik. Jadi kamu perasan diam ini. Jadi masa kamu tulis mesti luruskan nombor kamu. Kalau nombor kamu tidak lurus, kamu nanti akan kira salah. Jadi apa operasi kita? Operasi kita ialah operasi tambah. Tambahlah. Salah Bapak. 25 titik 8 tambah 3 11. Kawan 10 tambah 8 18. Masuk 1 tambah 7 8. 7 tambah 6 13. Masuk 1 tambah 5 6. Jadi jawapan RM. Jadi salin semula dekat sini. RM 63881.25. Itu satu. Jadi pastikan kamu, yang penting tulis dengan kemas. Kalau kamu tulis dengan kemas, senang kamu kira. Okey, ruang sebesar itu pandai-pandailah kamu adjust. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Salah Bapak. Okey? Tengoklah kepala saya. Cantik tak? Itulah. Sarina ada masalah? Okey. Okey. Sakina ada masalah? Tak ada kan? Jadi kita akan teruskan. Boleh kita teruskan ke C? Boleh. Okey, kalau kamu sudah siap, kamu semak jawapan sahaja ya. Sebab dia tidak susah. Kamu boleh buat cepat-cepat, lepas tu kamu semak betul tak? Kalau tidak betul, kita bincang mana yang tidak betul. Okey, ini cerita banyak sikit sebab kita ada pecahan. Bila kamu tengok pecahan, apa patut kita buat? Kamu tengok ada pecahan ini, kita akan panjangkan garisan. Jadi kita kena darab, lepas tu bahagi dengan 4. Jawapan ini tolak lagi dengan 124,000 ini. Okey, jadi dia ada 3 langkah. Okey? Okey, sudah cikgu ingatkan jangan buat bunyi yang tidak berkaitan sebab ini rekod. Kawan-kawan kamu mungkin nak tengok. Buat kerja saja ya. Jadi kita sekarang kamu tengok 3 darab ini bahagi dengan 4. Kiralah kita. Jadi kita kira, jadi dia ada 3 operasi. Jadi tulisan kamu kena kecil sikit lah, takut tidak cukup. Okey? Jadi RM, tunggu cikgu tukar pen. RM 5164332 darab dengan 3. Jadi 3, 2, 3, 6, 3, 3, 9, 4, 3, 12, masuk 1, 6, 3, 18, tambah 1, 19, masuk 1, 1, 3, 3, tambah 1, 4, 5, 3, 15. Unit jangan lupa. Sebab sekarang kita semua RM, jadi mesti ada
unit. Lepas itu nombor ini kita bahagi dengan 4. 1, 5, 4, 9, 2, 9, 6. Banyak tu. Bahagi dengan 4. Jadi 15 paling dekat. 15 4 paling dekat. 12. 12. 3, 4, 12. 5 tolak 2, 3. Awak turun 4. Paling dekat dengan 34, 30. 2. Jadi berapa 4 3 2? 8. Itu sebab kamu kena cepatlah, pastikan kamu pandai sifil. Itu sebab mula-mula kita memang akan menghafal sifil. Kalau kamu tak biasa, pastikan kamu cakap sifil. Jadi tolak baki kita 2. Jadi bawa turun semi. Terlalu cepat. Ya, itu sebab kamu pun kena cepat. Okey, tidak apa, kamu ikut saja. 29 paling dekat ialah 28. Berapa 4 2 8? 7. Jadi tolak baki 1. Bawa turun 2, 12 ada dalam sifil kan? Berapa 4 12? 3, 4, 12. Tak ada dah. Jadi bawa turun 9. Panjang dia. Jadi 9 paling dekat 8. 2, 4, 8. Lepas tu ada baki 1, bawa last tu 6, 16, 4. Jadi habiskan dia jadi 16. Kak sibuk Alis. Jadi kamu kena pandai-pandai susun kamu punya nombor ya. Pandai-pandai susun ruang kamu sebab ruang tidak besar. Jadi jawapan kita dapat ialah 387, 324. Lepas itu apa kita nak buat? Tengok sini kita ada tolak lagi dekat sini, tolak dengan nombor ini. Jadi dia belum habis, kita ada satu lagi proses, kita kena tolakkan dia. Jadi dengan menggunakan nombor tadi, AM 387, 324 yang dapat kita kira tadi, kita tolak lagi dengan AM. Tengok ini tidak ada sen. Jadi kita tak payah susun titik itu. Kita susun sahaja ikut nombor. 1, 2, 4, 5, 7, 4. Operasi tolak. Jadi kita tolak sajalah. 4 tolak 4 sifar. 2 tolak 7 tidak ada. Pinjam 2. Ini akan jadi 12. Tidak apa, kamu kira dulu. Nanti kita akan bincang sama-sama. Lepas tu 12 tolak 7, 5. Lepas itu 2 tolak 5 tidak cukup. Pinjam 6 lagi. 12 tolak 5, 7. 6 tolak 4, 2. 8 tolak 2, 6. 3 tolak 2. 3 tolak 1, 2. Jadi jawapan akhir kita, dia ada 3 langkah. Semua operasi kita guna. Jawapan akhir kita ialah RM RM262, RM750. 262,750 ringgit. Sudah kata, kalau tidak nampak, double click screen kamu ataupun buat screen kamu penuh ya. Jadi C tu adakah cikgu terlalu cepat? Okey, cikgu bagi sikit masa untuk kamu lengkapkan latihan soalan C ini. Bagi mereka yang sudah siap, kamu boleh cuba D darab 2 sahaja, senang-senang. Jadi jangan berborak, kita lengkapkan cepat-cepat. Jadi nanti kamu ada masa untuk main. Kamu siapkan kerja terus. Okey? Mana kursi saya ni? Ada masalah C ni ke? C ini yang paling panjang. Ada masalah C? Ya. Mana masalah kamu? Tak pandai bahagi? Tu Kalau saya ketawa. Jangan malu sebab memang adalah masalah macam itu. Jadi macam mana nak atasi, kamu mesti buat latihan banyak-banyak lah. Takkan duduk terus pandai. Jadi dengan latihan, kurang-kurangnya dekat rumah pun kamu boleh buat latihan. Jadi kamu mesti cuba bagaimana untuk membahagi. Keren kaki saya. Di tu ada 1445 tu darab 2 kah?
Ya, darab 2. Siapa yang sudah boleh buat D, boleh buat D terus ya. Siapa yang kaki krem tu bergerak-geraklah kamu kena buat. Itu sebab cikgu kata guna meja dengan kerusi. Kalau boleh duduk di atas meja dan kerusi, senang sikit kamu nak buat kerja. Kamu mesti ada satu meja. Tak kisah besar atau kecil, guna meja ya. Jangan meniarap. Kalau meniarap nanti itulah kerja. Okey, jadi cikgu akan teruskan dengan D. Cikgu akan teruskan dengan D. Jadi D itu dia cerita dia ialah darab dengan tambah. Ingat rumus Kubadatato. Adakah kamu ingat lagi cerita Kubadatato? Kurungan dulu. Lepas tu kita buat bahagi ataupun darab dulu. Lepas tu baru kita buat tambah ataupun tolak. Jadi kita ada darab dekat sini. Kita selesaikan darab dulu. AM RM144.856 darab dengan 2. Bagi mereka yang sudah siap, semak jawapan. Jadi 6, 2, 12, 5, 2, 10 tambah 1, 11 masuk 1. 8, 2, 16 tambah 1, 17 masuk 1. 4, 8 tambah 1, 9. Tak sampai 10, jadi jangan tambah. 4, 2, 8. 1, 2, 2. Okey, jadi lepas darab kita boleh terus tambah ya. Perasan tak sini ada titik perpuluhan? Kalau ada titik perpuluhan, apa kita buat? Samakan. Jangan samakan, luruskan. Samakan tu pecahan luruskan titik, jadi kamu kena letak stand dekat belakang tu. Okey, jadi tambah AM, luruskan titik kamu. Cikgu atas tak ada titik sebab atas tu tak ada. Luruskan titik. Ya, jadi sekarang lepas titik 75, susunan sifar 5, 8, 7. Untuk cantik kita kira macam itu sifar 5, 8, 5. Jadi kamu jangan mula dari depan. Jadi sini sepatutnya tak ada nombor tak ada nombor. Jadi kamu tengok, luruskan titik dekat sini 75, kita tambah sahaja. 2, 6, 7 tambah 8, 15. Cari kawan 10 tambah 7, 17 masuk 1, 9, 2. Jadi jawapan akhir kita ialah RM 297,562 ringgit 75 sen. Ya, cikgu tunggu. Jadi tak ada susah lah. Yang penting kamu buat ke tidak. Kalau kamu sendiri buat semalam atau sebelum ini, kamu dah selesai sebenarnya. Kerja kita hanyalah semak dan pastikan betul dan kamu dapat menyiapkan dengan betul. Kalau kamu tidak pandai ataupun kamu tidak betul, inilah cikgu ajar. Jadi dengar dengan teliti. Jadi dengan itu kita sudah selesai muka surat yang pertama. 9.30 ada, setengah jam lagi. Yang sebelakang tu tak sampai setengah jam kita. Jadi kita mungkin boleh berborak-borak lepas ini. Jadi pastikan kerja lengkap dulu. Habis kerja baru berbual-bual ya. Habis kerja dulu. Tak ambil gambar lagi. Last lah. Buat kerja dulu. Tak nak. Siapa belum siap lagi? Gilang sudah? Dah. Sakina? Dah. Sabrina? Khairi? Dah. Okey, kalau semua sudah, tunggu sekejap. Cikgu nak ambil gambar hantar ke WhatsApp. Tunggu, cikgu kecil. Jangan bagi jawapan dekat mereka, cikgu, jangan. Kita bertimbang rasa jugalah. Bukan semua macam kamu boleh online. Okey, tunggu sekejap. Tak payah. Tak payah cukup mereka, cikgu. Ni masalahnya yang boleh online pun tak online. Cikgu pun tak tahu. Tengoklah nanti. Okey, jadi ini ialah surat pertama kita. Tunggu. Udah batato. Ya, Gimana lah?
Gambar ingat cerita Kubada Tato tu Okey, jadi cikgu send ke sini. Okey, kita teruskan dengan tahap 3 ya. Okey, untuk cerita tahap 3 ni, kamu kena beritahu cikgu, betul ke salah? Itu saja. Udah batas. Kamu tengok. Okey, boleh tengok skrin cikgu. Okey, ini kamu tengok sekarang. Adakah jawapan berikut tepat? Kalau kamu dapat beritahu, maksudnya kamu sudah sampai 3 macam tadi. Jadi A, adakah jawapan ini betul? Tidak. Macam mana kamu tahu? Itu sebab kamu mesti kira. Jadi kamu kira, lepas itu kamu tengok adakah jawapan macam itu. Kalau tidak, salah lah. Kalau ya, betul. Jadi A ini sifil 5 lah. Kita baru hafal sifil 5 semalam. Jadi kamu mesti kira lagi. AM 498 5 sifar 5 bahagi dengan 5. Tahun 6, kamu sepatutnya tidak ada alasan cakap kamu tak pandai bahagi lagi ya. Kalau kamu tak pandai bahagi pun sekurang-kurang bentuk macam itu pun kamu dah tengok sampai jemu. Kamu dah belajar dari tahun 1 hingga tahun 6. Jadi tengok kelima 49, paling dekat 49. 5, sifil 5. Jadi 9, 5, 4, 5. Jadi kamu tengok tidak betul lah. 19, 110 tak betul. Tapi kita kena lengkapkan dia. Tolak 48, 45 juga. 95, 45. Sudah. 95, 45. Tolak. Baki 3. Tulis bawa turun 5. Kalau kamu dah pandai, tak payah anak panah pun tidak apa. 7, 5, 3, 5. Lepas tu sifar 5, sifar. Sifar 5, sifar. Lepas tu bawa turun 5. 5. Berapa 5 jadi 5? 1, 5, 5. Ya, senang macam itu, tutup. Jadi ingat mesti ada unit RM. Jadi kamu bandingkan jawapan kita ialah ini. Adakah jawapan macam ini? Tidak kan? Tidak. Jadi kita cakap jawapan. Kan aku bijak. Jadi untuk soalan ini, kamu mesti bagi penyataan ini. Kamu mesti bagi tahu adakah penyataan dia betul ataupun salah. Jadi penyataan di sini, jawapan dia adalah salah. Okey, itu saja. Mari kita tengok B. B ni lagi senang. Jangan darab Tengok ini ada 2 biji kosong. Darab dah. Darab dah. Sama kosong saja. Pergi belakang. Pergi belakang berapa kali? 2. Kenapa? Sebab ada 2 biji sifar. Jadi RM 38728 23. Tunggu, cikgu pun hang. 23. Bila pergi darab 100, pergi belakang saja dari titik. Kalau tidak ada titik, titik sendiri. 1, 2. 1 biji sifar, 2 biji sifar. Bila kamu tunjuk operasi macam ini, bila kamu tunjuk yang macam ini, orang tahu kamu sedang anjak ke belakang. Itu sebab kamu mesti tunjukkan. Bila anjak ke belakang 2 kali, apa jawapan kita? Kita akan dapat RM 38723 sifar. Sama tak? Kalau sama, apa kita cakap? Jawapan? Betul. Ya, itu saja. Champion, tunggu cikgu. Okey, sabar cikgu tunggu. Jadi kamu mesti pandai menyatakan adakah jawapan itu betul ataupun salah. Jadi macam dalam kelas kamu cakap, oh dekat papan tulis tu kawan saya kira salah. Bila kamu pandai cakap macam itu, secara automatik kamu akan dapat tahap 3. Tahap 3 belum lagi kemahiran mengira, cuma kamu tahu dia kira salah ataupun dia kira betul. Kamu cakap matematik susah, tak susah juga. Cuma kamu perlu tahu asas. Senang saja. Yalah, macam itu saja.
Kita tak tahu. Okey, boleh kita teruskan? Siapa belum habis? Beritahu. Ya. Cepat sikit. Dah tengok. Sudah. Yang lain semua sudah? Kau mana? Sudah. Okey, Mana? kita teruskan kepada sabar. Kita teruskan kepada cerita kita hari ini, untung ke rugi. Okey, untung ke rugi. Okey, ingat harga kos ini ialah masa dia beli. Harga jual tu ialah dia nak jual. Dia beli RM70, lepas tu dia nak jual RM94. Untung ke rugi? Untung. Ya, macam itu sajalah. Jadi kamu tulis dia akan untung. Untung. Ay. Sekarang kipas meja. Dia beli RM120, lepas tu dia jual RM102. Untung ke rugi? Rugi. Ya, macam tu je lah. Logi. Sekarang kasut, harga kos dia RM50, harga jual dia RM42. Rugi. Kamu tahu dia rugi RM8 betul? Berapa dia rugi? RM8 tu kan? Nanti kita akan kira RM8 itu berapa peratus. Itu yang susah sikit. Akhir sekali, untung ke rugi? Untung sebab dia jual mahal. Okey? Mahal dia jual, jadi dia Untung. Tunggu, matematik kenapa ada tulis menulis? Matematik ada tulis-tulis ya? Kamu pastikan kamu pandai tulis. Mula hujan lebat dah, kita kena cepat. Hujan hari. Saya hilang. Hujan. Okey, ada masalah? Boleh buat? Boleh ikut? Ada hantu. Boleh. Sudah siap? Apa lah? Sudah siap? Siapa belum siap? Dah. Okey, kita akhir sekali buat soalan ini, kita akan tengok peratus untung dengan peratus rugi ya. Jadi ini yang susah sikit sebab kita nak kira. Jadi untuk itu kita akan tengok satu lagi video. Tunggu sekejap. Tak boleh. Apa? Wih. Ah. Lawan Bila dah hujan lain semua ada masalah nanti kita kena cepat. Tengok tak keluar dia. Tunggu sekejap. Okey. Jadi kita tengok, kita rehat sekejap. Kamu tengok cerita untung dengan rugi ya. Dengar dulu. Cikgu. Ke tandas. Ya, pergi dengar saja. Daniel adalah seorang peraih ikan. Dia menjual ikan di pasar. Dia membeli 4 jenis ikan daripada seorang nelayan. Dia hendak menjual Dengar ikan dulu, itu ya. di pasar. Mari lihat sama ada Daniel dapat untung atau rugi di batang penghujung hari dan peratus untung atau rugi. Harga kos adalah harga barang itu. Harga jualan adalah harga barang itu Kena dijual. biasakan dengan istilah Bila ya. harga Harga kos jualan dan harga lebih jualan. tinggi daripada harga kos, ia dipanggil untung. Bila harga kos lebih tinggi daripada harga jualan, ia dipanggil rugi. Untuk mengira peratus untung, kita bahagi untung dengan Tengok harga macam mana kos kira dan peratus darab dengan untung. 100 untuk ditukarkan kepada peratus. Untuk mengira peratus rugi, kita bahagi rugi dengan harga kos dan darab dengan 100 untuk ditukarkan kepada peratus. Okey, beritahu cikgu, apa benda itu ialah harga kos? Dia beli. Masa dia beli berapa ringgit? Ya, masa dia beli itu berapa ringgit. Jadi kita ingat, kita bahagikan dengan masa dia beli, bukan masa dia jual. Kalau dia untung berapa ringgit, bahagi dengan berapa yang dia beli pada masa itu, lepas tu darab dengan 100. Macam tadi, kasut dia rugi RM8 kan. Jadi RM8 di atas, masa dia beli ialah RM50, RM50 di bawah. Macam itu ya, kita teruskan. Peratus untung Makin yang susah didapat dengar. daripada jualan setiap jenis per kilogram, harga kos dan harga jualan yang dicadangkan Fokus, adalah seperti dalam jadual. Mari kita hitung peratus untung bagi ikan bawal. Tengok untung atau rugi dulu. Harga jualan adalah lebih tinggi daripada harga kos, maka ia adalah untung.
Kita tengok untung berapa ringgit? RM24 tolak RM15. Jadi dia akan untung RM9. Okey. Jadi RM9 itu kita letak di atas. Masa harga kos dia berapa untuk ikan bawal ini? Tak tahu. Tengok atas jadual. RM15. Jadi RM9 per RM15 darab dengan 100%. Terus. Siapa mau Kamu kena tengok tahu aiskrim? macam itu saja. Dia main langsung ada dalam sifar 3 kan. Kalau kamu pandai potong senang cerita. Jadi dia dapat untung 60%. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung beratus untung bagi ikan-ikan lain. Dia tak akan tunjuk dia akan macam itu saja. Jadi kamu mesti tahu untung atau rugi bahagi dengan harga kos dia. Harga kos dia. Okey? Harga kos. Kalau dia untung, untung berapa? Kalau dia rugi, rugi berapa? Tapi kalau biasanya peniaga, dia tidak akan rugilah. Dia mesti jual mahal sikit. Jadi dengan itu dia akan untung. Siapa nak buka kedai itu, pastikan kamu Di tahu penghujung macam mana hari, kira. dia tidak dapat jual beberapa kilogram ikan. Jadi dia membuat keputusan untuk turunkan harga jualan untuk menghabiskan barangannya. Carta menunjukkan harga jualan untuk ikan. Berapakah peratus kerugian untuk jumlah ikan itu? Mari kira untuk ikan crispy. Bila barang tidak jual habis, kita akan kurangkan harga. Diskaun lah. Jadi kita akan dapat rugi. Dia rugi berapa ringgit? Semewamnya pun. Sabar. Dia rugi RM1. Harga kos tadi RM5 kan? 1/5 sifar perpuluhan. 1/5 sifar perpuluhan. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung peratus. 2. Jadi 2 darab 100, 20% ya. Kalau kamu pandai cara-cara senang, kamu akan tahu macam mana untuk mengira. Ingat, harga kos sentiasa di bawah. Okey. Jadi dengan ilmu macam itu, mari kita selesaikan latihan ini. Boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Okey. Kasut. Dia jual RM90 dengan baik-baik. Kasut, masa dia nak jual RM90. Harga kos asal dia ialah RM72. Untung ke rugi? Untung. Untung. Rugi. Cikgu ulang semula lagi. Kasut tu kita nak jual RM90. Tapi kita beli tu, masa beli RM72. Untung ke rugi? Untung. Banyak untung. Untung. Sebab kos lebih kecil daripada harga jual. Jadi cerita pertama cari untung berapa ringgit dulu lah. Jadi kita cari harga untung berapa ringgit dulu. Jadi kita punya RM90 tolak RM72. Kita tengok dia untung berapa ringgit dulu. Okey, kita tengok dia dapat berapa ringgit. Jadi sifar tolak 2 tak cukup. Pinjam. 10 tolak 2. 8 tolak 1 jom. 1. Jadi berapa ringgit dia untung? Dia untung RM18. Dengan menjual kasut itu satu pasang dia untung RM18. Okay. Jadi sekarang cerita seterusnya kita nak kira peratus untung dia. Okey. Jadi ingat formula dia. Semalam kamu buat tasia tu, dia ada satu formula dekat sana. Segitiga yang kamu buat semalam tu nama dia tarsia. Okey. Jadi peratus untung sama dengan untung ke rugi? Untung lah. Bahagi dengan apa? Harga kos. Darab dengan 100%. 25%. Sabar. Jadi sekarang untung dia AM18. Harga kos dia berapa?
Harga kos dia berapa? 25%. Sebelum 100, harga kos berapa? Ya, jawab soalan dulu sebab ada kawan belum sampai belakang. Darab dengan 100 beratus. Jadi sekarang kalau kamu nak kira, macam mana kita nak kira? Kita guna cara mansuh. Okey, kalau guna kalkulator lain lah tapi kita guna mansuh. Atas ada RM, bawah ada RM. Kita potong RM. Ini faham? Atas ada RM, bawah ada RM. Kita potong RM. Panjangkan garisan. Okey. 18 dengan 72. Mereka sebenarnya ada dalam satu sifil. Sifil 9. Okey. Mereka ada dalam sifil 9. Berapa 9 18? 2. Jadi potong tinggal 2. Berapa 9 72? 8. Jadi sekarang dia sudah jadi 2 dengan 8. 2 dengan 8 boleh kita mudahkan lagi kan? 2 dengan 8 ada dalam sifil mana? 2. Jadi bahagi 2 bahagi 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Okey. 1. Lepas itu 8 bahagi 2 sama dengan 4. Jadi kalau kita guna cara memansuh macam ini, kita akan dapat akhir dia 1/4 darab dengan 100%. 1/4 sifar perpuluhan. 1/4 sifar perpuluhan. Ingat apa kita main tu? 1/2 sifar perpuluhan 5. 1/4 sifar perpuluhan 3. 1/2 ini setengah. 1/4 sifar perpuluhan 25. Itu sebab asas kamu tidak ada. 1/4 sifar perpuluhan 2 dengan 100% darab dah. Pergi belakang berapa kali? Cikgu, saya kena kacau cikgu. Okey, yang lain pergi belakang berapa kali? 1 kali, 2 kali. Sebab dia 2 itu sifar. Jadi dia 25 darab. Jadi barulah kita dapat 25 tu mana datang. Gilang tutup mic dulu, settlekan adik kamu, lepas tu baru buka mic semula. Okey, jadi ingat 1/5 sifar perpuluhan 2. 1/4 sifar perpuluhan 25. Jadi kamu mesti tahu yang asas-asas ini. Nanti cikgu send lagi itu. Kamu mesti tahu macam kamu hafal sifil. Jadi peratus untung dia ialah 25%. Boleh ikut? Yang lain boleh ikut? Boleh. Ya. Jadi kalau kamu tak pandai, ya kamu boleh guna kalkulator untuk mengira. Tapi kamu mesti tahu konsep dia ya. Kita guna kaedah mansuh. Bukan mansuh mansuh. Okey. Jadi sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Masa dia beli dia nak jual baju RM240, tapi masa dia beli tu RM320. Untung ke rugi? Rugi. Masa dia beli 320 mahal, tapi sekarang dia nak jual murah. Kalau jual murah, untung ke rugi? Rugi. Jadi rugi itu tolaklah, tengok rugi berapa. Jadi rugi sama dengan RM besar tolak kecil ya. RM320 tolak RM RM240. Kita tengok dia rugi berapa dulu. Jadi sifar 2 tolak 4 tidak cukup. Pinjam 12 tolak 4.
Apa tak dapat ni? 8. 8. Jadi dia rugi RM80. Jadi peratus rugi sama juga. Peratus rugi sama dengan rugi bahagi harga kos. Darab dengan 100%. Jadi sekarang rugi dia RM RM80 per RM. Harga kos dia RM320. Ikut cikgu ya, darab dengan 100%. Jadi apa buat? Kita panjangkan garisan, potong mana yang boleh. RM atas, RM bawah, potong. Sifar potong. Ada lagi sifar? Tak ada. Jadi sekarang 8 dengan 32. Guna sifar 8. Mereka ada dalam sifar 8 ya. Jadi bahagi 8. Bahagi 8. 8 bahagi 8. Ya, aku mulai 500. 8 bahagi 8. 1. 32 bahagi 8. 4. 4. Jadi dia masih sama 1/4 darab 100%. 1/4 bersamaan dengan berapa tadi? 25. Ya, dia tidak akan berubah. Jadi darab dengan 100%. Darab dah. Pergi belakang berapa kali? 2. Jadi 1 kali, 2 kali. Titik sudah sampai sini, tak ada titik sini sudah. Jadi dia 25%. Cikgu sama je jawapan 25. Ya, beza dia ini peratus untung, ini peratus rugi. Okey, kalau kamu tak nampak, double klik besarkan skrin sendiri ya. Boleh ikut? Boleh. Okay. Boleh. Okey, Sakina dengan Suryani masih ada? Okey, bagus. Jadi dengan itu cikgu harap nanti Jumaat kamu boleh terus hantarlah latihan nanti. Ini saja kerja kita. Okey, tunggu sekejap. Cikgu ambil gambar hantar ke WhatsApp sekejap. Lepas tu kita nak ambil gambar juga. Pastikan muka kamu cantik. Saya cantik tu. Mana boleh? Tak apa. Okey, cikgu hantar gambar ke WhatsApp dulu. Tunggu sekejap. Saya lagi jindi. Jadi dengan itu satu latihan cikgu memang cun 1 jam punya. Jadi kalau kita ikut dalam 1 jam kita boleh selesai. Jadi pastikan kita siapkan kerja dalam masa 1 jam kita. Okey. Tunggu. Ya, ini lag lah. Okey. Jadi cikgu akan berhenti share screen. Ya. Okey. Jadi sekarang siapa lagi yang tinggal? Tadi Daniel ada, sekarang Daniel sudah tidak ada. Jadi Gilang boleh buka mic, boleh buka kamera dengan Sakina. Buka mic. Jangan main saja, kerja kena siap kamu 3. Hello, cikgu. Sudah apa? Semua orang kita nak ambil gambar? Tengok skrin. Okey, sedia. 1. Hai, senyum. 1, 2, 3. Okey, sekejap. Kita ambil sekali lagi. 1, senyum. 1, 2, 3. Okey, kita harap semua orang siap kerja ya supaya nanti kita boleh hantar terus. Okey, jadi dengan itu habis sudah kita punya matematik pukul 10 sudah. Jadi kita masuk Jun 9, kita habis 10. Okey, dengan itu sahaja. Jadi cikgu harap semua siap kerja. Kalau tidak faham boleh tanya cikgu. Jadi kalau sudah siap Jumaat terus hantar nanti ya. Hantar kerja Jumaat. Okey. Sains Selasa dengan tadi itu siap, matematik Rabu dengan Khamis siap. Okey, kalau siap Jumaat hantar. Okey, itu saja. Jadi lepas ini kita tutup sudah, boleh menamatkan panggilan sudah. Okey, itu saja. Terima kasih.
Amata amau. Gini. Okay.